Dalam episod Asas DIY kali ini, kita akan kupaskan sedikit mengenai perbezaan drill-drill ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Okey, untuk drill driver drill driver ni dia antara yang paling simple sekali lah yang ada dalam market untuk kategori drill ni. Dia mempunyai motor, lepas tu yang akan menggerakkan shaft dia, yang menggerakkan chuck lah. So secara simpelnya itulah function dia, ialah untuk drill lubang dan kerja-kerja skru. Ni mempunyai clutch ni nombor-nombor ni semua clutch setting. Jadi clutch setting ni kita screw in, nanti resist bila dia dah start ketat kat dalam tu, nanti dia akan clutch tu akan releasekan chuck ni lah, supaya kita tak over tighten. Jadi boleh eksperimen lah dengan nombor-nombor kat clutch ni. Nombor-nombor kat clutch ni adalah untuk kegunaan untuk screw in semua tu. Kalau logo dia drill ni, jadi clutch ni akan disable lah. Dia akan terus direct daripada motor, shaft dia pergi ke chuck. Okey, so ini adalah drill driver. Sekarang kita tengok combi drill pula. So ini adalah combi drill, combination drill. Dia sama juga, dia punya anatomy dia punya motor bergerak ke shaft dia, and then kepada chuck lah. So dia sama je, ada chuck juga. Tapi dia ada satu function extra kat dalam ni, dia ada hammer function. Jadi untuk combination drill ni, dia boleh untuk kegunaan screw. Jadi bila kita gunakan untuk screw dia akan boleh pakailah clutch ni. So sama juga macam drill driver tadi, dia mempunyai clutch juga untuk kegunaan screw. Jadi bila logo dia dekat drill bit tu, maknanya dia akan bypass yang clutch ni tadi, dan straight dia akan bagi kuasa secara direct lah daripada motor shaft kepada chuck lah, untuk kita buat kerja-kerja drill lubang semua tu lah. Tapi untuk combination, dia ada lagi satu extra, dia ada hammer function. So bila kita switch ke hammer function ni, kegunaan hammer function ni adalah untuk kita drill kepada dinding, simen, konkrit, bata. Jadi itu kegunaan-kegunaan dia lah. Hammer function tu, hammer tu kiranya dia adalah lateral movement punya hammer. Jadi drill bit tu di dalam ni, bila kita pada hammer function ni, dia akan ada satu lagi mekanisme kat dalam ni untuk menembuk ke dalam tempat kerja kita tu lah. Jadi kalau kita tengah menembuk dinding, jadi dia akan membuat banyak pulsating force pergi ke arah depan jadi itu untuk memudahkan kita drill dinding lah. Okey, so itu untuk combination drill. Sekarang kita pergi ke impact driver. So ini adalah impact driver. Kita boleh tengok dia punya rupa bentuk dia lain daripada combination drill ataupun drill driver. Lain dia tak ada chuck. Benda yang first kali kita tengok, dia tak ada chuck. So dia punya ini, dia punya dia panggil collet. Ini quarter inch collet. So dia menggunakan quarter inch collet, macam tu. Untuk yang impact driver ni, kegunaan dia khusus untuk kerja-kerja mengetatkan skru ataupun membuka skru, nut, bolt, macam itulah. Jadi dia khusus untuk benda tu. Biasanya dia tak ada gear. Macam drill driver dia ada gear. So yang ni tak ada gear, cumanya dia punya tengkuk ni besar sikit. Sebab kenapa? Dia ada mekanisme anvil dan striker kat dalam ni. Jadi macam drill driver tadi, drill driver dia lateral movement kan, yang drill driver
Kalau yang impact driver ni, dia punya impact dia tu ke tepi. So dia akan impact ke tepi, mengikut direction yang mana kita ambil tu lah. Kalau katakanlah ke depan, then dia akan impact macam tu. Tujuan dia impact dia tu, dia nak kata macam kita nak buka tayar kereta, nak buka tayar kereta. Jadi kita, bila kita dah masukkan wrench dia apa benda semua tu, kita pijak kan. So kita pijak wrench tu supaya bolt tu lagi senang terbuka. Jadi sama macam ni, prinsip dia lebih kurang sama, di mana dia menggunakan impact tu untuk sama ada lebih mengetatkan ataupun lagi senang untuk melonggarkan skru tu, skru, nut atau bolt tu kan. Jadi itu tujuan utama impact driver ni. Dia ada lagi satu jenis impact drill yang apa, rupa dia macam ni, tapi dia punya kepala dia bukannya pakai collet ni, so dia pakai kepala macam ni. So ini impact wrench lah. So apa, saya tak ada keperluan. Biasanya benda tu untuk kalau nak buka parts engine ke, ataupun nak buka tayar kereta ke, jadi diorang pakai yang macam tu lah. So kepalanya macam ni lah lebih kurang. So dia menggunakan kepala macam ni. So kuasa dia tu memang lagi tinggi lah daripada impact driver, sebab ini adalah khusus untuk membuka nut dengan bolt, terutama sekali yang pada kereta ke apa macam tu lah. So itu adalah impact wrench. Saya tak cover dalam ni sebab yang tu memang tak begitu versatile lah. Yang ni yang lebih versatile. Jadi macam ni, rotary hammer drill. Jadi fungsi dia ni, ini memang khusus untuk drill dinding. Dia masih lagi ada function untuk drill, tapi biasanya memang kita tak pakai function drill ni untuk drill ke dinding. Ini mungkin apa, dia adalah satu add-on yang kalau katakanlah kita perlu menggunakan drill function biasa ni, kita boleh guna. Tetapi main function dia adalah pada hammer drill ni. Jadi hammer drill ni dia sama macam yang combination drill tadi. Dia impact dia ke depan ni. Jadi bila impact ke depan tu, dia akan makan dinding ataupun tembok tu lebih cepat, supaya dia boleh mengeluarkan pasir-pasir yang ada dalam tu lebih cepat. Dia lebih kurang dia chipping. Dia akan chipkan ke dinding tu, dia akan chipkan dan dia keluarkan habuk-habuk pasir tu semua. Jadi itu function dia. Kalau kita dengar bunyi dia pun lain sikit Kalau drill punya function, speed dia pun generally lebih slow daripada combination drill. Combination drill boleh sampai 2000 rpm. Yang ni lebih kurang 900 saja. Okay, kita demo untuk hammer drill pula. Okay, pakai hammer drill. Jadi drill yang mana yang sepatutnya pemula start dulu kalau macam ikutkan saya saya bermula dengan corded. Masa tu cordless sangat mahal. Problem dengan cordless dulu, baterinya, kalau dia menggunakan NiCad dan NIM so teknologi lama. Jadi saya pakai corded, dan ada yang set lah. Yang set tu dia mempunyai hammer apa benda semua tu. Jadi lama saya pakai yang benda ni, sebab setiap kali saya nak drill dinding ke apa ke semua tu, saya masih lagi pakai yang corded tu. Tapi sekarang ni, bila teknologi sekarang ni lebih maju apa benda semua tu, jadi drill zaman sekarang ni dia lebih berkuasa, dan tahan lama. Saya punya drill corded tu sekarang ni hanya tersimpan lah dalam store. Saya memang jarang sekali saya keluarkan, sebab tak ada keperluan untuk menggunakan drill tu lagi. Sebab combination drill sekarang ni
zaman sekarang ni combination drill dah berupaya untuk drill dinding. Macam rotary drill ni, yang ni pun adalah rotary drill lama saya. Yang ni saya menggunakan drill ni untuk bila saya nak drill beam lah. Sebab bila pakai dulu yang corded tu, drill tu dia sangat lambat lah bila nak drill beam. Biasanya untuk langsir ke mounting langsir tu duduk dekat beam. Jadi saya menggunakan benda ni lah untuk drill sebab dia lagi laju dan memang khusus untuk apa tu. Tapi sekali lagi, untuk kegunaan rumah, kombi drill ni dah mencukupi untuk bagi saya untuk kerja-kerja rumah. Kalau saya nak pasang langsir ke, walaupun dekat beam, masih lagi boleh berupaya untuk drill dinding tu lah. Tak ada lagi cases yang di mana yang combination drill ni tidak mampu untuk drill dinding tu. Jadi yang saya punya rotary corded drill ni pun saya dah belikan kotak baru untuk dia. Jadi dia akan duduk dalam kotak, dalam store je lah. Jadi pendek kata, kalau katakanlah kita belum ada lagi drill di rumah, so kita baru nak start DIY, kita belum lagi ada drill, jadi saya sarankan ambil lah combination drill. So kalau katakanlah kita perlu untuk drill dinding ke apa semua tu, ambil yang 18 ataupun 20 volt. Dia sama je sebenarnya, 18 dengan 20 tu sama saja. Jadi ambil yang 20 voltnya combination drill dengan hammer function. Walaupun hammer function tu ada setengah-setengah, untuk setengah-setengah drill dia tak berapa kuat tapi at least sepatutnya memang boleh lah nak kalau setakat nak drill dinding ke apa semua tu dekat rumah tu, sepatutnya boleh lah, boleh lepas. Tapi make sure pakai mata drill yang betul untuk dinding, bukannya mata drill kayunya pakai untuk drill dinding. Kalau kita dah ada drill, tapi kita rasa macam perlukan lagi satu drill untuk just untuk masukkan skru. Contohnya macam saya ada buat kerja-kerja kayu sikit. Jadi kenapa saya ada dua Bosch drill driver ni? Sebab satu saya guna untuk drill lubang dan satu lagi untuk skrukan pada lubang tu. Jadi daripada saya kena tukar-tukar mata tu pada satu drill, saya beli dua. Satu untuk drill, satu untuk skrukan. Jadi macam tu lah. Tak adalah leceh sangat. Nak drill, lepas tu nak skru, tukar balik mata drill, lepas tu nak skru. Jadi kalau katakanlah jadi macam tu, jadi sangat baloi untuk ambil impact driver ni. Impact driver zaman sekarang ni pun dah makin moden dah. Dia dah, kalau kita nak guna impact driver ni untuk drill lubang pun boleh. Tapi dia tak boleh drill dinding lah. Tapi masalahnya dia memerlukan drill bit yang khas untuk dia, yang hex shank, yang kepala hex. Jadi memang ada benda tu. Contohnya macam ni. So ini hex shank. So kita boleh gunakan ke dalam ni untuk kerja-kerja drill. Jadi kita boleh drill dan kita boleh guna kepala skru pun boleh. Kebiasaannya memang yang paling lambat kita nak beli ataupun pakai ialah rotary. Jadi rotary drill ni adalah satu, orang panggil, bukan satu keperluan, satu kemewahan lah. Jadi kalau kita ada rotary hammer drill ni, kerja memang makin jadi lagi senang lah. Tapi dia khusus untuk dinding saja. Jadi bila kita beli tu, kita hanya pakai bila kita nak tebuk dinding saja. Dan time-time lain macam kita nak pasang rak IKEA ke apa, kita beli perabot daripada IKEA, kita akan pakai drill saja. Jadi yang mana satu nak beli dulu tu, itu semua bergantung pada requirement kita. Macam kalau katakanlah saya just nak pasang untuk rak IKEA je di rumah, apa benda semua tu, tanpa perlu drill dinding, jadi saya akan beli drill driver saja. Sebab apa? Dia ringan, lebih murah, tahan lama,
dan cukup untuk keperluan saya. Tapi macam yang ni adalah antara drill paling kuat dalam dunia. So ni boleh apa, kita boleh drill dinding, kita boleh drill kayu besar, kita boleh macam-macam lah yang kita boleh buat benda ni. Tapi downside dia sangat bulky, dia besar dan berat, harga pun mahal. Jadi kalau katakanlah kita just nak pakai untuk pasang rak ke apa semua tu, kalau kita pakai benda ni, dia terlampau besar, terlampau berat, tak berapa sesuai. So kita kena tengok apa kita punya keperluan dan padankan dengan bajet kita supaya kita dapat tools yang dapat bekerja untuk kita, menyenangkan kerja kita. Jadi okey, setakat tu je celoteh saya. Sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk konten-konten seperti ini. Saya ada banyak lagi buat konten lain, projects, review. Jadi subscription anda sangat-sangat membantu saya untuk membuat video-video ni semua. Okey, jumpa lagi. Okey, bye.